Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran, terima kasih kita kepada Allah Ta'ala pada malam ni di penghujung Sya'ban dapat kita meneruskan pengajian kita idaman penuntut. Esok malam tengok anak bulan, kemungkinan puasa Khamis. Masa yang ada sikit lagi bulan Sya'ban ni, mari kita sambung pengajian kita idaman penuntut jilid 1 muka surat yang ke-7. Jawi muka surat 18 bawah, perenggan bawah yang kedua. Rumi muka surat 7. Kita dalam perbahasan fardu wuduk, macam kita sebut sebelum ni lah, walaupun wuduk ni dah berkali-kali dah ambil, beribu kali, mungkin berpuluh ribu kali, tapi kadang-kadang ada aja perkara yang tertinggal, ada aja yang tertinggal, yang terlepas pandang. Maka kita ulang balik berkaitan dengan fardu wuduk yang kedua. Qala al-ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Keduanya membasuh muka keseluruhannya, membasuh muka keseluruhannya, semua muka pada fardu wuduk. Yang mana sebelum ni kita bahas yang pertama, niat. Agak panjang juga kita bahas berkaitan dengan niat. Ini yang kedua. Kalau orang dulu dia sebut fardu wuduk ni ada 6, 2 kering 4 basah. Yang kering niat dengan tertib, basah muka, tangan, kepala, kaki. Yang ni kita bahas muka. Kefarduan wuduk diambil daripada 2 sumber, iaitu yang pertama Quran, yang kedua hadis. Quran, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang yang beriman, bila kamu nak solat, basuhlah muka, wajah, kemudian basuhlah tangan sampai ke siku, sapulah kepala dan basuhlah kaki sampai buku lali. Di sini tak ada niat dan tak ada tertib dalam ayat Quran. Niat dan tertib diambil daripada hadis. Niat, hadis yang sangat masyhur, innamal a'malu binniyat. Tertib diambil daripada hadis, ibda' ma bada Allahu bih. Mulakanlah dengan apa yang Allah mulakan. Hadis umum. Maka di situ berlakulah khilaf ulama dari segi tertib dan niat ada ataupun tidak, perlu ataupun tidak. Tapi muka, tangan, kepala, kaki ijma'. Sebab Quran sebut, iaitu muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Maka tak adalah berlaku khilaf. Berlaku khilaf kerana tak ada dalam Quran. Bila ada dalam hadis, maka ulama dia akan membahaskan.
Jadi ada mazhab yang mengatakan niat tak perlu. Antaranya mazhab Hanafi. Berwuduk seumpama membasuh muka, tangan, kepala, kaki kotor. Kan kita kalau kotor kan hari-hari duk pakai tangan muka ni, basuhlah nak sebelum sembahyang. Macam mana? Macam basuh tangan macam biasa. Macam nak makan basuh tangan, lepas makan basuh tangan. Begitulah basuh tangan, muka, kepala, kaki. Mazhab Hanafi. Niat tak ada. Tertib tak ada. Basuh kaki dulu boleh. Basuh tangan dulu boleh. Cuma sunat ikut Nabi, iaitu muka, tangan, kepala, kaki. Kita tidak. Kita ambil pertama niat kena ada, daripada hadis umum innamal a'malu binniyat. Kita juga kena tertib, kena muka dulu, lepas tu tangan, lepas tu kepala, lepas tu kaki. Tak boleh tukar-tukar. Kerana ambil daripada hadis yang umum. Bila para sahabat tanya kepada Nabi nak sa'i, bab sa'i bukan bab wuduk. Ulama qiyas. Nak safa ke marwah, marwah ke safa, mana dulu? Innas safa wal marwah. Innas safa wal marwah. Sesungguhnya safa dan marwah. Maka nak sa'i tu, nak mulakan safa dulu ke mula marwah dulu, kan 7 kali tu. Maka Nabi jawab, ibda' ma bada Allahu bih. Mulakan dengan apa yang Allah mulakan. Allah mulakan innas safa. Safa dulu baru marwah. Jadi safa marwah, safa marwah, safa marwah 7 kali. Kalau begitulah wuduk pun ada qiyas, jauh qiyas tu. Wuduk pun mulakan dengan apa yang Allah mulakan, iaitu Allah mulakan wujuhakum, muka, maka basuh muka dulu. Lepas tu tangan, lepas tu kepala, lepas tu kaki. Itu sedikit. Jadi membasuh muka, basuh muka keseluruhannya, dia kata. Bila sebut keseluruhan muka, adakah kita kenal di manakah sempadan muka? Tanpa kita kenal border ataupun sempadan muka, menyebabkan kita salah meletakkan sempadan, jadi menyebabkan mungkin tak terbasuh sempadan itu. Jadi kena tahulah sempadan muka. Kalau kita kata tak kenal muka sendiri, mari kita tengok kenal ke tak kenal. Tengok dia kata kat sini, dia nak bagi takrif muka. Muka tu apa tu? Dari atas, mulai dari kaki rambut. Kaki rambut orang kita panggil anak rambut. Anak rambut, kaki rambut, okay? Hingga ke bawah dagu. Bawah dagu. Dan lebarnya dari anak telinga ni yang kecil ni. Telinga kita ada benda ni. Macam apa nama? Anak telinga lah kita panggil. Kalau kita tengok ada ni. Apa dia panggil? Anak telinga. Yang ni yang kecil ni. Anak telinga. Okay? Yang ni dia kecil. Ni sehingga anak kiri sehingga kanan. Ni. Jadi maknanya sini, maksud ni sini. Okay. Sampai ke sini. Tu had muka. Jadi kalau kita tengok kat sini, termasuk segmen tau. Pergi sini, daripada sini nak sampai ke sini. Zaman sekarang lagi mudah. Takat gambar, nanti balik rumah, depan cermin takat gambar muka sendiri. Lepas tu print ke apa, garis. Bukan garis, tengok kat mana. Wuduk ni kita nak buat sampai, bukan sekali. Tak sah wuduk, tak sah sembahyang. Jadi nak tahu bahagian mana. Daripada sini membawa ke sampai ke anak telinga. Jadi bila ke sini, kalau kita tengok kan, segmen ni termasuk. Sama ada lelaki perempuan sama je ni. Segmen ni termasuk ni, dia masuk ke sini ni. Ni anak telinga. Ni. Segmen ni termasuk. Walaupun dia berambut. Kita bahas benda tu sekejap lagi, perkara tu sekejap lagi. Jika ada bulu di atas muka, antara ni lah kita panggil bulu. Tak kisahlah bulu ke rambut, samalah maksudnya. Sama ada jarang atau lebat, wajib diratakan air atasnya dan kulit dalamnya. Wajib rata air dekat bulu ataupun rambut tadi, atas muka tadi, dan kulit dia pun kena juga. Sama ada dia kata jarang atau lebat, ratakan air. Jadi kalau ada, dan satu lagi sama ada bulu ataupun rambut tadi biasanya memang ada di situ ataupun dia jarang-jarang ada. Orang lain tak ada, dia seorang ada, tak kisah. Janji ada apa sahaja di atas muka, maka dia adalah muka, wajib basuh. Bulu ataupun rambut. Walaupun luar biasa, contohnya tumbuh bulu kat dahi, rambut kat dahi, maka wajib basuh apa dia panggil, kulit dekat dahi dan bulu tu yang ada. Kalau pelik
Kalau ada tahi lalat tu wajib basuh. Kalau ada jerawat tu wajib basuh. Kalau ada tahi lalat dan tahi lalat tu berbulu lagi, ada satu bulu, dengan bulu-bulu tahi lalat tu wajib basuh. Apa sahaja yang ada atas muka wajib basuh. Wajib kenakan air. Bulu mata ke sebagainya. Ada 9 bulu di atas muka yang biasa ada. Ulama perincikan ada 9. Yang pertama bulu mata. Maka bulu mata mesti kena air kita ambil wuduk. Mesti kena. Kena tu adalah zon, bukan yakin. Kalau yakin tengok cermin. Zon sangka kuat. Bila kita basuh kena dah ni, kena. Berapa peratus kemungkinan kena tu? 90% kena ni. Bukan 90% bulu mata kena, bukan. 90% kemungkinan kena. Kalau 90% bulu mata kena tak sah lah, sebab tak ada yang tak kena. Kekuatan, keyakinan bulu mata tu kena atau tidak, berapa kekuatan tu. Yakin lah. Yakin mana tak tengok. Yakin tengok cermin, takat gambar, buat video lagi. Lepas tu check balik. Baru yakin kena air. Kita mana tengok pakai cermin. Jadi dia tak panggil yakin, dia panggil zon, sangkaan kuat. Memadai sangkaan kuat. Cuma sangkaan kuat lah. Kena bulu mata yang pertama. Jadi hati-hati dekat tepi ni. Dekat bulu mata, lepas tu kat tepi ni ketika bangun tidur. Kalau ada tahi mata kering keras, tak sah. Dan dia melekat, tak sah. Tapi kalau lembek tak apa. Yang belah sini jaga ketika bangun tidur. Yang kedua, bulu yang kedua dekat muka kening. Tak kisahlah kening tebal ke, kening nipis ke, wajib kena kening dan kulit kening. Kulit kening. Misai tebal mana pun wajib. Selak pun. Ada orang dia simpan tebal, maka dia wajib basuh misai dan dalam misai tu. Semua wajib kena. Sama lah juga. Bukan yakin 100%, zon, sangkaan kuat dah kena. Yang ketiga, orang Melayu panggil tali tudung. Biasa dengar tali tudung? Biasa dengar. Orang ngaji tak kau mengaji kitab tak rasa dengar. Kata tali tudung pernah dengar? Tali tudung. Tu pernah dengar? Orang lama, orang baru. Muda ya, 20-an. Tali tudung tak rasa dengar? Mana? Apa? Bukan tali tudung pakai tudung. Tu, bulu di muka yang dinamakan tali tudung. Biasa dengar? Orang lama sepatutnya kena biasa dengar. Sideburn. Bahasa Melayu, sideburn tu apa? Mana ada sideburn tu bahasa Inggeris. Orang Melayu panggil ni tali tudung. Cek lah kamu lama, klasik, tali tudung. Kita dok jadi bahasa Melayu dah sideburn. Sideburn. Itu bahasa Inggeris. Melayu panggil ni tali tudung. Tali tudung pun wajib basuh. Okey Bagi orang lelaki, sideburn ni, tali tudung ni, dia memang payah nak panjang. Dia punya kadar panjang tu, untuk panjang 1:30 berbanding dengan rambut. Kalau rambut tu dah panjang ni, sideburn baru panjang ni. Kalau rambut atas ni dah panjang ni, dah tak gunting-gunting. Sideburn dia tak panjang ni. Tak, kalau tidak penuh sideburn. Tak. Sideburn ni cuma panjang ni je. Dia nisbah dia 1:30 kadar panjang sideburn. Tapi kalau tak dikerat 20 tahun, dia akan panjang juga. Mungkin sejengkal. Tak pernah kerat, mungkin sejengkal boleh panjang. 20 tahun atau belah-belah tahun, dia bergantung pada orang juga. Tapi kalau 20-30 tahun tak gunting rambut atas ni, sampai kaki kot. Tapi yang sideburn dia tidak. Kalau macam belah-belah tahun, 20 tahun, dia mungkin sejengkal saja. Okay. Kenapa cerita perkara ni? Sebab ianya wajib dia basuh. Orang lelaki mungkin tak ada masalah. Dia potong kat tepi ni, serabut potong nipis. Jadi tak ada masalah. Orang perempuan ada masalah. Maka wajib seorang suami, ayah ingatkan anak dia ketika wuduk, jangan ambil sideburn ni selit. Kebanyakan orang perempuan dia akan selit kat belakang ni, sideburn ni. Sebab dia tak pernah potong jenis rambut panjang. Jadi bila panjang sikit dalam sejengkal ni, ini mungkin 5 tahun kot panjang ni, lebih kurang lah. Maka dia pun selak. Sebab nak ambil wuduk, selak masuk. Maka tengoklah, bulu ataupun rambut di atas muka. Dan muka adalah
Atas ke bawah ni, ni anak telinga hingga ke anak telinga. Bila anak telinga, dia gini. Ini dia panggil. Segmen kita memang pendek, kita selalu cukur. Ni dipersoalkan ni. Kita kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Kita ni pemerintah, kita akan disoal tentang rakyat kita, iaitu isteri dan anak. Jika anak isteri tak tahu dan kita tak ajar dan dia sembahyang tak sah, kita ada saham. Dia ada saham juga. Lagi banyaklah diri dia. Kita pun ada saham. Kita dengan maksud ketua. Ni. Jadi wajib turun buka ni. Tarik panjang. Yang mana ada ketika ambil wuduk wajib basuh sekali. Kalau selit, biasanya kebanyakan bila saya tanya dalam kuliah muslimat, dia selit tak? Dia selit. Nak cakap ni tak sah. Tapi dah buat berapa lama? Tak lama, 30 tahun dah buat gitu, ambil wuduk. Agak-agak macam mana nak kata semayang dia selama 30 tahun? Nak kata tak sah ke? Ke nak kata, macam mana nak kata? Letih kadang-kadang nak jawab, habis macam mana ustaz? Mana tahu? Nak jawab macam mana? Contoh orang kata, dia semayang, dia ambil wuduk, dia tak tahu basuh kaki sampai buku lali. Dia ingat basuh kaki dekat jari-jari kat bawah tu, buku lali tak pernah basuh pun. Dah 30 tahun gitu. Sebenarnya dia tanya kita, macam mana ustaz? Saya ambil wuduk tak pernah basuh sekali dengan buku lali. Kat bawah-bawah tu je. Ingatkan buku lali tak wajib basuh. Macam mana kita nak jawab? Nak kata 30 tahun setahun 2000 semayang fardu. 2000 kali 30 tahun 60,000. Qada 60,000 kali. Pengsan dia kat situ. Habis nak kata macam mana? Nak kata jangan risau, Islam itu mudah. Tak apa, Allah maafkan. Walaupun 60,000 semayang tak sah. Kerana tak basuh buku lali. Kerana tak tahu, kerana tak belajar. Kita kata, tak boleh gitu. Kena macam mana nak kata? Sama je hukumnya dengan segmen, sama je. Cuma buku lali ni kata, teruk sungguh. Sampaikan basuh kaki ketika wuduk sehingga ke buku lali tak reti, pergi basuh kat jari bawah dengan tapak aje. Apa benda tak mengaji? Kita kata gitu kat dia. Yang ni pun kata gitu juga kat dia. Sama je. Sampai ambil wuduk tapi tak basuh segmen, tak basuh tali tudung. Apa ni? Dah tua contoh. Kata gitu. Kan macam mana nak kata? Saya tak reti nak jawab macam mana. Bila orang tanya macam mana dia tak pernah basuh ni. Dia main selak aja. Orang perempuan lah. Orang lelaki tak ditanya. Tak tahu nak jawab macam mana. Nak jawab tu, qada je lah 60,000 kali. Berapa puluh tahun dah buat macam tu? 40 tahun. 40 tahun 80,000 kali. Qada je. Gitu. Ke nak kata sah? Nak kata sah saya kena tanggung kat akhirat ni. Mana boleh? Tanya ustaz lain lah biar dia tanggung. Gitu lah kot. Aku tak mau tanggung. Kita mengaji gitu. Takkan kita nak tiba-tiba nak senangkan diri dia, kita kena tanggung dia ke akhirat. Dia bukan kita punya rakyat. Dia YB lain. Tanya YB lah. YB hang lah. Suami dia lah maksudnya. Kita lain. Tak tahulah. Nak cakap macam mana. Nampak macam bagus tak? Nampak macam orang yang beragama. Tapi ilmu tu nombor satu sebenarnya. Dia dalam tak boleh kosong. Dia tak boleh make up di luar cantik. Make up kat luar cantik. Pakaiannya, cara cakapnya, mulut subhanallah, alhamdulillah. Bukan kata tak bagus, tapi jangan semata-mata make up kat luar aje. Dalam tu kena diisi juga. Lama-lama kita jadi sok sendiri. Aku okey dah. Mana tak okey? Sembahyang banyak. Mana tak okey? Sedekah banyak. Ilmu setiap kali. Itu yang kita kadang-kadang risaulah. Last kali saya kata tanya orang lain. Saya kata gitu. 4 tali tudung ataupun segmen. Yang kelima kawasan ni. Ni kawasan kat sini yang kawasan andam dia panggil. Apa dia panggil? Tempat tu dia kat atas ni biasanya dia tak ada rambut. Yang gitu dia gitu kan? Gitu. Wajib basuh kat sini. Kawasan andam sini. Okey, kemudian anak rambut dekat dahi jangan lupa basuh. Apa lagi? Bibir merah. Dua tak ada masalah kot. Lepas tu janggut nipis. Janggut nipis kita akan baca kat bawah. Itu antara bulu dekat muka. Kalau ianya pelik daripada orang, kena basuh semua. Hidung ada 2, basuh dua-dua hidung. Benda pelik Hidung ada 3 lubang. Basuh semua yang ada. Kening ada 3, basuh semua. Apa sahaja yang ada atas muka wajib basuh. Sama ada biasa ada ataupun ia pelik. Pelik pada orang tetap wajib basuh juga. Janji dia duduk dalam sempadan yang tadi lah. Atas sini. Masuk ke anak telinga ni sampai ni tulang rahang ni. Okey, bawah ni tak wajib basuh lah maknanya.
Okey, ada pun janggut bagi orang lelaki. Janggut pula. Janggut bagi orang lelaki serta dengan jambangnya. Dia beza tali tudung, segmen ni sikit, jambang banyak. Tu bahasa Melayu kan. Jadi kalau janggut serta jambang, jika lebat memadailah dibasuh lahirnya, iaitu zahirnya sahaja. Tidak mesti dibasuh kulit yang di dalamnya. Jika lebat, janggut lebat dan jambang lebat, basuh kat luar saja. Dalam tak masuk pun tak apa. Cuba bayang, Nabi ambil wuduk tak sampai satu cawan. Tahu janggut Nabi tebal mana, jambang tebal mana? Ni. Kalau katalah tak sampai satu cawan ni, kadar Nabi ambil satu cupak. Ni satu cupak je. Satu cupak air Nabi ambil. Mandi wajib satu gantang, satu mud. Satu cupak tak. Sini kot. Cupak Baghdad, bukan cupak Melayu. Lebih kurang Nabi ambil wuduk. Kita ni komo pun tak cukup. Komo pun tak cukup. Nabi ni siap komo, istinsyak, masuk air dalam hidung, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, semua tiga kali. Kita ni komo, habis sekali je baru komo. Tu pun tak sempat nak basuh muka. Kita tak apalah, kita air banyak. Tak makruh pun. Cuma kita air banyak. Jadi kalau kita nak bayangkan Nabi ambil banyak ni aja, basuh muka dia pastilah tak masuk sampai ke dalam bulu. Itu hujahnya. Kalau lebat, dan jika tidak lebat, nanti dia akan bahas lebat tu macam mana. Dan jika tidak lebat, maknanya nipis, wajib dibasuh lahirnya. Lahir tu luar lah, dan kulit yang dalam, zahir dan batin. Zahir dan batin. Jadi dobek dia gini, jika tebal, basuh luar saja. Basuh luar je, dalam tak kena pun tak apa. Mana kena, mana tak kena tak apa. Yang penting luar kena. Siapa ni? Jambang dengan janggut. Kalau nipis, wajib basuh luar dan sampai ke dalam. Baik, dobek tebal dan nipis. Yang dikatakan janggut tebal itu ialah janggut yang tidak nampak kulitnya dipandang dari hadapan. Itu kalau tebal. Dia kata dipandang dari hadapan. Tengok depan. Setengah kitab dia tak kata gini, tapi bolehlah pakai takrif ni. Maksud tebal, dalam jarak dua orang bercakap di depan, nampak tak kulit dia? Jarak dua orang bercakap. Seorang berdiri kat sini, seorang berdiri kat sini. Ada? Boleh kot. Okey, ni jarak orang bercakap dia panggil. Berapa ni? Lebih kurang 2 hasta. Dia ni berdiri di sini. Kau nampak tak kulit aku yang kat sini? Dalam jambang tu lah. Kau nampak tak kulit dagu aku dalam janggut tu? Tak nampak. Tapi kalau suluh nampak, kalau selak mungkin nampak. Tak nampak? Tak nampak. Maka tebal. Bila tebal, ambil wuduk, tak payah sampai dalam. Sunat sampai dalam, sunat sampai dalam, tapi tak wajib sampai dalam. Kalau dua, dan dia kata dan jarang itu, dan yang jarang itu yang nampak kulitnya dipandang dari hadapan. Jarak dua orang bercakap, nampak tak kulit aku? Nampaklah dia nampak kulit, nampak kulit kat sini. Walaupun ada jambang, nampak dagu, kulit dagu, walaupun ada janggut yang tebal, maka namanya nipis, wajib basuh luar dan dalam. Kalau di antara nak kata tebal tak tebal, nak kata nampak tak nampak, nak kata tak nampak gitu, maka nipis, wajib basuh sampai dalam. Ini bagi orang yang itulah, yang keturunan tebal, Pakistan, India, orang-orang tu lah, tebal-tebal tu, Arab ke. Kita keturunan Melayu biasanya tak tebal. Kalau yang tebal tu sebenarnya dia telah kacukkan tu, ada keturunan kacuk. Mestinya, carilah, mesti jumpa. Melayu ni semua nipis-nipis, janggut 3 orat. Puas aku tunggu. Puas aku tunggu. Duk 3 orat tu ajalah janggut. Ada gitulah. Kalau dah banyak sikit tu maknanya dah bercampur dah tu. Bersalahan ni tidak seperti dengan janggut orang perempuan atau khunsa. Janggut orang perempuan. Tadi tu orang lelaki yang kata yang jambang dengan janggut, ni orang perempuan. Janggut orang perempuan ada janggut? Dia kata ada, kena kata ada lah. Kalau ada. Kalau perempuan ada janggut atau khunsa, ada 2 alat kelamin, maka wajib dibasuh lahirnya dan kulit di dalamnya sekalipun lebat. Kerana jarang berlaku, nadir, kerana jarang berlaku orang perempuan berjanggut. Tapi khunsa biasa berjanggut. Saya pernah jumpa, saya pernah pegang janggut khunsa. Nak try, ni original ke tidak? Saya tarik, sungguh original, tawal.
Khunsa. Khunsa dia ada 2 alat kelamin. Bila dalam kitab fiqh disebut khunsa, makna khunsa muskil. Khunsa ada 3 jenis. Khunsa ni adalah ciptaan Allah, bukan mengubah ciptaan Allah. Mengubah ciptaan Allah dia panggil mukhannas. Mukhannas tu mengubah. Transgender. Yang laki jadi perempuan, perempuan jadi laki. Itu dia ubah sendiri. Tapi kalau khunsa, Allah yang takdirkan ianya berlaku. Khunsa dia ada 2 alat kelamin. Khunsa wadih lelaki dan wadih perempuan. Khunsa wadih lelaki, walaupun dia ada 2 alat kelamin, tapi alat kelamin perempuan dia tak boleh berfungsi, sekadar ada aja. Kalau khunsa wadih perempuan, alat kelamin lelaki tak boleh berfungsi, ataupun alat kemaluan perempuan dia keluar haid, maka dia perempuan. Dia panggil khunsa wadih perempuan. Kena khunsa wadih lelaki. Khunsa wadih lelaki dia boleh kahwin dengan perempuan lah, dan dia boleh buat pembedahan lah kalau dia nak, sebab dia pun lelaki sebenarnya. Tapi ada 2 alat kelamin, dia nak jahit ke nak apa ke boleh, dibenarkan jika tidak memudaratkan. Khunsa wadih perempuan dia keluar haid, yang lelaki tu boleh potong kalau mau potong. Betul, buat apa yang patut kalau tidak memudaratkan, kalau dia nak. Tapi dia sebenarnya boleh kahwin dengan lelaki sebab dia perempuan. Bukti dia perempuan keluar haid. Bukti yang tadi tu lelaki sebab tak keluar haid dan tak boleh pakai alat perempuan, yang boleh pakai alat lelaki. Dan dia boleh kahwin, boleh beranak pinak, dan hukum dia macam hukum lelaki lah kalau wadih lelaki, sebab memang lelaki pun cuma ada daging lebih kat situ. Kalau perempuan keluar haid, perempuan lah. Habis tu yang terlebih tu, itu daging lebih lah. Dan dia boleh kahwin dengan lelaki dan boleh beranak pinak. Maka dia, bila dia mati nanti, perempuan lah mandikan jenazah dia. Tapi muka dia pelik sikit. Saya sudah jumpa wadih lelaki, wadih perempuan, khunsa muskil. 3 saya dah jumpa dah. Masa kat Lembah Kelang dulu, saya antara aktivis. Kita risau, sekali dia kata, oh marilah bang, dah keluar dia punya suara, kita lagi yo. Lagi tak cukup tanah. Saya pernah lagi yo, tak cukup tanah. Tapi tak nak cerita yang tu. Ada dekat belah-belah lorong Haji Taib. Kita ingatkan apa, dia sekali marilah keluar punya suara tu, dah selak keluar berbulu dia punya beti. Kita mak tolong lari waktu tu. Sekali dengan penguatkuasa lah. Woi, dia orang kuat, dia tolak rebah. Macam perempuan, dia tolak gitu kita. Berguling. Lepas tu lari masuk dalam semak, hilang, masuk dalam longkang. Jangan kuat dia orang tu. Kawan saya biru kena sepak dia. Allah. Dia ada. Jadi kena tengok dulu, Dia ada jadi dia nanti dia kena faraid dia. Faraid boleh difaraidkan kalau ayahnya meninggal, kalau dia wadih perempuan, dia dapat 1 bahagian berbanding dengan lelaki 2 bahagian gitu. Kalau yang jenazah nanti dimandikan oleh perempuan, kalau wadih perempuan, kalau dia keluar haid. Kalau dia wadih lelaki, dia dapat farahid 2 bahagian gitulah. Dia sembahyang dekat sah lelaki. Senang cerita lelaki lah. Tapi muka dia nak tengok memang pelik sikit. Kita tengok nak kata handsome jambu. Nak kata jantan betina, nak kata betina jantan, ada gitu. Dia macam paling dekat sekali dengan Korea, dengan lelaki Korea yang nyanyi K-pop dia panggil tu. Yang anak-anak orang Melayu, perempuan-perempuan, remaja-remaja Melayu duk gila kan tu lah, yang K-pop tu, sampai sanggup kena peluk kat atas pentas tu. Ni muka nak kata apa? Macam lawak, nak kata lawak, nak kata handsome, lawak, cantik. Nak kata cantik, jantan. Macam mana? Dia memang di antara. Dekat lah tu. Jadi dia boleh kata. Tapi kalau khunsa, kalau mukhannas, itu dia sendiri ubah. Dia ubah, dia buat pembedahan dan sebagainya. Itu kekal macam hukum asal. Dia lahir laki perempuan, dia lahir laki, maka laki lah. Dia tak boleh, walaupun dia dah tukar macam perempuan sekalipun. Kalau kita tengok laki, tengok dia yang tukar ni, tengok perempuan, lawa dia lagi. Cuma ada halkum dia tak boleh buang. Yang lain semua boleh buang. Semua dia boleh ubah. Saya pernah pegang tu. Cuba kau telan yang dia. Cuba kau telankan. Dia pun telan. Naik turun. Mana confirm Adam's apple dia panggil. Ni, halkum ni tak boleh buang. Buang tak keluar suara. Yang lain dia boleh buat. Dia buat pembedahan macam perempuan. Saya pernah ada satu pengalaman mandikan jenazah khunsa. Bukan khunsa, mandikan jenazah mukhannas, transgender. Dia buat pembedahan. Demam 3 hari lepas pada tu. Macam perempuan sebiji. Tapi kita nak mandi je dah. Astaghfirullahalazim gitu.
Macam perempuan. Dia tukar habis. Transgender. Dia buat kat Singapura. Kali-kali meninggal. Ayah dia panggil orang masjid tak mau datang. So orang masjid kata perempuan lah mandi kan. Kan dia perempuan. Dia lelaki lah. Kalau dia lelaki kenapa tengok masa dia hidup kau orang masjid tak apa ni macam nak balas balik kan. Kenapa kau masih hidup dulu yang dia tergelek-gelek kau tak larang pun, kau bapak kan. Tiba-tiba dah mati kau nak suruh kami pula. Itu perempuan. Kau yang cakap perempuan. Tak, dia lelaki. Kau lelaki kenapa dia gelek depan kau biar aje. Memang pun. Bengang juga, marah juga. Akhir sekali orang masjid tak mau mandikan. Fardu kifayah ni. Kita ni mari jauh 40 km saya datang untuk mandikan. Kata kenapa orang masjid teruk semua. Kita nak kutuk orang masjid tu. Lah kali baru tahu. Kalau tahu saya memang tak datang. 40 km datang takkan nak balik. Bila buka masya-Allah ni perempuan. Dia kata tak, dia baru cerita sejarah sambil nangis-nangis. Tapi kita nak buat apa? Tutup kan kain batik. Dia bagi kain putih tutup dengan kain batik. Timbul habis. Telah elok 3-4 kali. Cikgu gosok astagfirullahalazim, gosok astagfirullahalazim, gosok astagfirullahalazim, tak tengok langsung. Lepas tu demam 3 hari. 3 hari demam lepas ada tu. Esok tu demam terus. Tak tahulah dia punya saka dia datang kacau ke apa, saya tak tahulah. Tapi memang perempuan sebiji. Mandi jenazah. Tapi dia khunsa. Tapi kalau dia khunsa muskil, ya ni tak boleh hina. Khunsa muskil. Dia macam tadi juga. Dia body dia biasa dia punya rangka kasar macam lelaki. Tapi dia macam perempuan. Ramping, suara. Dua alat kelamin, dia boleh guna dua alat kelamin. Yang lelaki pun boleh pakai, yang perempuan pun boleh pakai. Kalau petang dia kencing kot perempuan, malam dia kencing kot lelaki. Sungguh ni bukan reka. Saya interview sendiri sebab kita masa dulu saya ada terbabit dalam sedikit lah, taklah banyak sangat. Bila kita orang lain dia tak minat, kita minat hukum, kita mengajar hukum fiqh, kita minat hukum fiqh dekat dia. Jadi kita interview lebih, dia lagi seronok. Dia kata biasa ustaz tak ada interview dia gini. Tiba-tiba ustaz ni interview masuk bilik lah tu, dia lagi seronok. Kita yang risau. Dia terekam aku ni, aku terkajang ni. Aku yang lagi. Tapi rupanya dia khunsa. Dia ada hukum yang asing. Memang dia ada hukum fiqh yang asing. Dia kalau ada wuduk, dia wajib sembahyang. Dia mukallaf wajib sembahyang. Cuma dia tak boleh kahwin sampai kiamat. Dia tak boleh kahwin. Khunsa muskil. Kalau khunsa wadih lelaki, wadih perempuan boleh kahwin. Khunsa muskil tak boleh kahwin. Sampai kiamat tak boleh kahwin. Walaupun dia nak kahwin sama-sama muskil. Kenapa namanya khunsa muskil? Sebab dia sendiri pun muskil. Dia tu lelaki ke perempuan? Sebab nak kata perempuan tak keluar haid. Nak kata lelaki boleh kencing ke perempuan. Aku ni lelaki ke perempuan? Lelaki kot. Boleh kencing ke lelaki? Boleh. Perempuan boleh juga. Kalau keluar haid je, automatik perempuan. Sebab lelaki tak mungkin keluar haid. Ni tak keluar haid. Kalau keluar haid, perempuan. Allah. Dan dia ada hukum khusus. Contohnya kalau dia ada wuduk, dia nak salam dengan kita, laki, tak batal wuduk dia dan tak batal wuduk kita. Tak batal. Kemudian itu waktu bila? Itu waktu Zuhur nak salam kita. Waktu Asar dia nak salam perempuan, tak batal wuduk juga. Salam. Sentuh tak berdosa. Dengan perempuan tak, dengan laki tak juga. Dia ada hukum asal. Hukum khusus. Khunsa ni dia perlu dikumpul dan diberi ilmu agama kerana mereka tak bererti dan mereka menyangka mereka ni transgender, yang LGBT tu, yang T tu, LGB tu kita tahu, T tu transgender. Dia pergi bergaul dengan orang ni kita duk tangkap yang jantan-jantan bertukar perempuan yang tiruan ni, tiba-tiba tertangkap yang original. Last kali dia bagi tahu, letakkan nak tengok dia nak selak. Dia kata, jangan. Gitu dah demam 3 hari, kau jangan buat hal ni, demam seminggu pula. Dia kata dia memang betul. Khunsa. Berbulu. Bulu, tangan bulu. Bulu laki tu kan, bulu laki. Ada jambang-jambang sikit. Tapi suara halus macam perempuan. Ini. Patah. Saya tak tahulah nak cakap. Tapi dia perlu diberi ilmu agama kerana dia ada ilmu agama khusus. Para rakyat dapat satu bahagian ke 2 bahagian? Macam mana dia? Akhir sekali dia duduk dekat lorong-lorong sebab dia ingat dia macam mereka, sedangkan mereka tu ubah.
Dia tidak. Kena. Dan kami buatlah dulu. Lepas tu kami bersihkan lorong haji taib. Sekarang pergi lah lorong haji taib, bersih. Sekarang pergi. Sekarang tak ada dah. Dulu kalau lorong haji taib kan buruk kan. Sekarang tak ada. Pergi malam-malam relax, jangan risau. Dulu marilah bang, marilah sekali RM50 aja. Marilah. Sekarang tak ada. Relax, anjing je banyak. Bersepah anjing. Tak ada. Itu saya cerita dulu 2 tahun lepas sebelum PKP. Saya dah pindah sini, tak tahulah sekarang tentang hadir balik. Jadi kalau khunsa janggut lelaki bersalahan dengan janggut perempuan atau khunsa, maka wajib dibasuh lahirnya dan kulit dalamnya sekalipun lebat, kerana jarang berlaku perempuan berjanggut. Khunsa kalau berjanggut pun dia kata, khunsa tu cakap, tengok janggut aku, nampak tak? Nampak ke tak nampak, wajib sampai dalam. Sedangkan kalau lelaki tak nampak kulit, luar saja wajib. Nampak kulit, wajib sampai dalam. Khunsa dengan perempuan, tebal ke, nak tengok dia punya kulit tu kena selak. Baru nampak. Kau perempuan? Perempuan, wajib sampai dalam. Kau khunsa, wajib sampai dalam. Lelaki je boleh. Dari itu tidak sama hukumnya. Tak samalah hukum dengan lelaki. Dan dengan sebab itu orang perempuan dan khunsa sunat membuangnya dengan dicukur atau sebagainya. Perempuan yang banyak bulu tu cukurlah bulu, jangan duk simpan. Kadang-kadang dia tumbuh, dia banyak apa, hormon apa nama tu, andro lupa dah. Ada satu hormon lelaki dekat perempuan ada, tapi sikit. Kalau banyak itu yang dia jadi lain lah. Memang lain nampak. Memang lain. Saya pernah tengok Indonesia gaul simen perempuan, ni body gaul seram lah juga tengok tu. seram tengok. Kita nak gaul simen sekejap je, dia berjam buat. Kata tu lelaki perempuan, tu kata perempuan dia banyak hormon lelaki tu. Maka kalau ada cukup lah udok apa dah, gestoren, betul, gas. Dia tahu lah hormon apa nama? Gestoren, betul lah. Hormon lelaki ya. Kalau lelaki kurang kelakian, kurang hormon tu lah. Kita tahu. Tapi perempuan macam tu juga. Jadi perempuan, lelaki ada hormon tu. Tiba-tiba banyak hormon tu. Bila banyak dia jadi problem, dia jadi tu. Jadi cukur lah. Macam tu juga apa bulu-bulu yang ada, cukur. Dah tambah lagi dah kahwin kan. Selain daripada membasuh muka, bagaimana hadnya yang tersebut di atas itu, had atas sampai bawah, anak telinga sampai belah sini, hendaklah dibasuh naik sedikit. Naik tu lebih sedikit ke atas kepala, dan basuh ke bawah sedikit daripada dagu ke halkum. Perempuan ada halkum ke? Ni laki perempuan ni. Biar dulu kat situ. Selain daripada membasuh muka, hadnya naik sedikit ke atas kepala. Ini mazhab Syafi'i. Ada satu kaedah qawaidul fiqh mazhab Syafi'i. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa dia? Maksud dia, yang mana dia menjadi penyempurna kepada perkara wajib, maka dia juga wajib. Asalnya dia tak wajib. Saya bagi contoh. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tutup aurat wajib. Maka bila tutup aurat wajib, yang wajib tutup aurat, bukan pakai baju. Kena faham? Maka bila tutup aurat wajib, nak tutup dengan baju, dengan kain, maka wajib ada kain. Sedangkan ada kain tak wajib. Nak ada kain tak erti buat sendiri, kena beli. Maka wajib beli. Sedangkan beli kain wajib mana wajib. Tapi nak menyempurnakan tutup aurat, dengan sebab dia kena ada baru tutup aurat. Tutup aurat tu wajib. Maka wajib juga, iaitu beli kain. Nak beli kain tak ada duit, maka wajib cari duit. Maka kerja jadi wajib. Kerja jadi wajib. Bila dah kerja, dah ada duit, boleh beli kain sebab nak tutup aurat. Nak beli kain, kena ada kain. Maka kain tak ada, maka wajib ada kilang kain. Kalau tidak, macam mana ada kain? Jadi wajib ada kilang kain. Sebab tu wajib tu fardu kifayah. Kilang kain tu fardu kifayah. Kalau tidak, macam mana nak tutup aurat?
Maka nak buat kilang kain, nak buat kain daripada kilang, kena ada benang. Benang daripada apa? Kapas. Kena ada kapas. Dia nak buat benang. Nak ada kapas, kena ada pokok kapas. Wajib tanam pokok kapas. Pokok tu lah. Sedangkan kita nak sempurnakan menutup aurat aja. Apa cerita sampai pokok ni? Apa cerita sampai kilang ni? Nak menyempurnakan yang wajib. Kalau tak ada dia, tak boleh sempurna yang wajib. Dia jadi wajib juga. Itu dia. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Okey. Sama juga dia kata kat sini. Oleh kerana had muka ni, dia kata tak ada line. Dia tak ada line. Sama juga siku kita nak basuh tangan nanti. Sama juga buku lali. Dia tak ada line. Kalau dia line macam kita nak cat, kita boleh letak tape, cat, straight je line dia. Senang. Tengok line ni, senang. Tapi muka kita tak ada line, tak ada border, tak ada sempadan. Mana muka, mana bukan muka. Mana ada? Jadi kita boleh agak-agak, iaitu dekat anak rambut, agak-agak je tu. Sini agak-agak. Yang sebenar tak tahu, mana ada line. Tapi kalau dah sini, memang kepala dah. Sini, muka. Dah, muka lagi. Kan dia payah kan, muka. Sini, ni anak-anak kecil. Muka lagi kot. Itu jadi kot-kot tu. Okey, sini. Oh, ni kepala dah. Ni yakin. Tapi di antara muka nak pergi kepala, tepi ni kot bawah dia pun sama juga. Sini. Muka. Sini. Sudah. Sini. Nampak? Dah susah kan? Sebab tak ada line. Kalau ada line senang. Gini. Oh, muka petok senang. Okey, ni bukan muka. Basuh yang muka senang. Oleh kerana dia tak ada line, dia tak ada border, dia tak ada sempadan. Dia ada sempadan dia mengelirukan, maka kaedah fiqh ma la yatimul wajibu illa bi fa huwa wajib. Macam mana nak yakin garanti terbasuh muka? Basuh sini, nak basuh dahi ni. Muka lah ni, dahi ni. Macam mana garanti terbasuh yang belah atas? Kalau basuh kat sini, garanti tak kena? Sini. Nak garanti kena, yakin kena sungguh basuh sampai kepala. Kalau basuh muka sampai kepala, garanti tak kena semua muka. Kenalah, bukan kena muka sampai terlebih kepala maka baru yakin. Jadi basuhan lebih itu wajib. Tu dia bagi kat situ. Selain daripada membasuh muka, bagaimana hadnya yang tersebut itu, hendak termasuk wajib dibasuh naik sedikit, lebih sedikit ke atas kepala. Lebih sikit tu wajib. Maknanya ketika membasuh muka, wajib basuh kepala sekali. Kalau basuh muka semata-mata, tidak sah wuduk dia. Dia kena basuh muka dan kepala. Kepala tu banyak mana? Kepala kan luas. Semua ke? Oh, tak ada orang ambil wuduk basuh semua. Sikit kepala. Berapa? Kurang-kurang pun 1 hun. Tak? Janji, muka, masuk ke sempadan kepala. Terbasuh kepala sikit aja. Sikit je basuh kepala. Sikit je. Okey? Maka sempurna dah muka. Selagi tak basuh kepala, selagi tu muka tak sempurna. Walaupun yang wajib basuh muka bukan basuh kepala. Tapi tetap juga wajib basuh kepala. Itu maksud dia kat situ. Jadi wajib basuh lebih sikit. Ada satu lagi yang Nabi suruh basuh lebih sikit. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu'. Itu lain. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Itu lain. Daripada hadis Abu Hurairah. Nabi kata, ketika kamu berwuduk, lebihkan. Kerana dia menjadi ghurran muhajjalin, cahaya dekat akhirat. Nanti aku akan kenal kamu umat aku, kata Nabi, dengan cahaya dekat muka dan dekat kaki. Kerana umat yang terdahulu pun ada wuduk dia. Cara dia lah, wuduk cara umat Nabi terdahulu. Umat aku pun ada wuduk cara kita. Yang mana sesiapa yang berwuduk, dia akan bercahaya ghurran muhajjalin. Apa ghurran muhajjalin? Dia macam kalau kita tengok kuda tengah berlari dekat kita. Kuda tu dia punya muka ni, bulu yang kat muka tu putih. Lepas tu pakai stokin. Bukan pakai stokin, ada bulu macam stokin dekat kaki, 4. Kalau dia lari tu, kita nampak kan, nampak muka putih, lepas tu badan kata hitam ke, warna coklat ke, lepas tu kaki. Itu dia panggil ghurran muhajjalin. Cahaya di muka dan di kaki, termasuk di tangan. Jadi ketika di akhirat, Nabi akan panggil untuk minum telaga Kausar. Haud Nabi, kolam Nabi. Nabi akan panggil, umat aku mari sini minum. Ada beribu, berjuta, sebanyak bintang di langit gayung untuk bagi umat Nabi minum.
Sebab waktu tu haus ketika di padang mahsyar. Nabi kenal umat dia dengan cahaya tadi. Jauh nampak cahaya. Mau sini. Sebab waktu tu semua umat akan cari Nabi masing-masing. Semua ada kolam kecil, ada nabi-nabi lain kolam kecil, ada kolam besar. Paling besar Nabi kita, kolam paling besar. Seorang je Nabi yang tak ada kolam. Nabi apa? Soleh. Nabi Soleh tak ada. Dia ada apa? Unta. Susu, bagaimana susu? Itu kisah boleh tengok. Kenapa apa kena mengena unta dengan Nabi Soleh? Ada kisah dia. Yang lain semua ada kolam. Semua ada kolam. Bagi minum. Jadi Nabi kenal nak panggil kita ni haus ni. Daripada tu Nabi kata jika kamu dapat panjangkan cahayanya maka panjangkanlah. Maksudnya lebihkan basuh sehingga kalau basuh muka sampai sini sampai sini. Bawah ni kalau basuh muka, tangan ni sampai ketiak kalau boleh. Abu Hurairah basuh sampai ketiak. Ataupun separuh lengan, kaki sampai separuh betih. Kepala semualah. Bukan jiruh sapu. Tu je lah yang boleh. Muka selebih mungkin. Sebab nak panjang, nak besarkan, nak banyakkan cahaya supaya Nabi jauh lagi nampak kita dah. Nabi kata, yang itu sunat. Ghurran muhajjalin tu sunat. Yang kita duk bincang ni wajib. Wajib basuh lebih sedikit. Wajib. Lebih banyak lagi. Sunat. Yang sikit tu. Dan basuh ke bawah sedikit daripada dagu. Dagu bawah sikit. Maknanya kita nak kata mana muka, mana bukan muka, payah kat sini. Jadi macam mana? Kalau kita basuh sehingga ke bukan muka, senang cerita. Basuh sehingga ke bukan muka, maka garanti muka kena. Kalau basuh muka sahaja, belum tentu muka kena. Sempurna. Jadi basuhlah lebih. Lebih tu sikit, janji lebih. Janji kena bukan muka je kat bawah ni. Maka kita basuh lebih lah. Kita nak ghurran muhajjalin tu sunat. Basuh bawah sedikit dagu hingga ke halkum kalau lelaki. Kalau perempuan pun sehingga habis ni. Sunat tu. Dan sebahagian daripada dua telinga. Kena basuh telinga. Masa basuh tu dengan telinga separuh telinga. Telinga kenakan air dalam wuduk kita berapa kali? Kiri kanan lah, kira ada dua telinga kan. Berapa kali? 18 kali tak? Basuh telinga kan? 18 kali. Dah sebut sebelum ni rasa. Sapu telinga sunat 18 kali. Betul lah. 18 kali telinga. Kena air. Ketika basuh muka, ketika sapu kepala dan ketika sapu telinga. Semua sekali 18 kali. Ini 8 ni 9 kali, ni 9 kali. 18. Masa basuh tu muka sunat kena kan. Dah 2 kali. Basuh muka 3 kali. Basuh lagi. Dah 6 kali dah kena. Masa basuh muka 6 kali telinga dah kena tu. Tulis. Sekali dengan telinga. Ketika sapu kepala sunat ni kena lagi air. 3 kali. Dah tadi dah 6 tambah 3 12 harap. Masa sapu telinga sendiri tu lepas sapu kepala kan sunat telinga, ambil air 3 kali. Jadi 9 lagi. 3 6 lagi. 6 kali 3 6. Betul lah. 6 kali 3 18 kali. Dan di bawah pertemuan dua tulang dagu ni tidak sempurna, wajib, melainkan dengan diluaskan lebih sedikit. Kena lebih sikit, lebih sikit. Jika lebihan itu pun hukumnya wajib juga. Jadi lebihan itu pun hukumnya wajib juga. Wajib tu bukan sunat. Jadi semua muka kita wajib sampai ke bukan muka. Saya sebut bukan muka lah. Sebab saya nak sebut kepala tak sesuai. Ni dia panggil kepala. Macam tak sesuai. Jadi basuh muka sehingga bukan muka. Basuh muka wajib basuh, wajib. Bukan muka wajib juga. Lepas tu bukan muka, sunat. Sini pula. Muka wajib. Dah bukan muka wajib juga walaupun bukan muka. Okey, ini bukan muka, atas lagi. Sunat. Begitulah. Semua sampai ke bawah, semua. Inilah yang Sayyidina Bilal bin Rabah. Dia berwuduk hingga ke syurga. Dia bukan wuduk janji basah macam kita dah buat. Nabi dengar tapak kaki dia kan ketika Isra Mi'raj kat syurga. Apa kau buat Bilal? Sampai aku dengar tapak kaki kau. Sahabat kenal tapak kaki Bilal, dia kenal. Sahabat bila kita berkawan baik,
tapak kaki dia kita kenal. Cara dia heret selipar kita kenal. Seret. Ini Pak Mak ni. Lepas tu ketek. Ini kita kenal. Kita boleh kenal sebab kita kawan rapat. Cara Bilal berjalan. Nabi dengar tapak kaki. Nabi tanya, macam mana apa benda kau buat ni? Hebat kan? Tak adalah. Wuduk sehingga ke syurga. Bukan wuduk aja pun muka tangan kepala kaki. Kita tak wuduk sampai syurga. Dengan wuduk boleh masuk syurga. Ni baru-baru apa? Hari tu niat. Ini baru muka. Tak dah habis masa. Lepas ni tangan, kepala, kaki tertib. Kalau wuduk sungguh, memang wuduk aja boleh sampai ke syurga. Jadi bahasa lebih lah. Bahasa lebih. Jadi kita dapat faham, habis kat situ lah. Jadi kita dapat faham, yang ketiga, kita dapat faham bagi orang perempuan dia wajib tutup ketika pakai tudung. Dia ada kias dengan tudung bab ni. Wuduk dia ada kena-mengena dengan tudung. Kalau kita berfikirlah, ketika ambil wuduk basuh muka wajib. Kan? Basuh muka. Ketika pakai tudung wajib tutup kecuali muka. Maknanya muka je yang tak wajib tutup. Ambil wuduk, muka kena, yang lain tak payah kena. Ambil wuduk. Pakai tudung, yang lain semua kena tutup. Muka je tak payah tutup. Jadi, sekejap bila ambil wuduk, bawah ni wajib basuh tak? Dari segi wajib. Yang kata muka wajib, itu memang wajib lah. Yang sikit lebih tu, lebih lagi sampai ke bawah dagu ni. Wajib. Basuh ketika wuduk. Adakah wajib basuh ketika wuduk ni? Yang tempat masa kahwin dulu tak ada, lepas kahwin 3 dia naik. Mana makan banyak ni. Wajib tak? Tak wajib kan? Ambil wuduk tak wajib basuh kan? Sunat kan? Kata sunat tadi kan? Tak wajib. Bila tak wajib dia muka bukan? Bukanlah. Bila bukan muka ketika pakai tudung wajib tutup tak? Kat situ nak bawanya. Ketika pakai tudung wajib lah, sebab pakai tudung hanya wajib, hanya boleh dedah muka saja. Selain muka wajib tutup. Tu aja, simple aja. Benda wuduk je pun. Bukan bahas tinggi-tinggi pun. Tak. Kalau ketika wuduk wajib basuh muka, bawah ni tak wajib basuh sebab dia bukan muka. Kalau basuh sunat tapi tak wajib, maknanya ketika pakai tudung wajib tutuplah sebab dia bukan muka. Buktinya tak wajib basuh wuduk. Bila wajib tutup, adakah perempuan-perempuan kita tutup? Itu soalannya. Kalau dia kata tak, ini muka juga, sebab tu tak payah tutup, pakailah kacing kat sini, dia kata. Makna wuduk dia wajib basuh sampai sini. Ada gitu? Mana ada? Kalau kata wajib basuh, tak wajib basuh sini, ini bukan muka. Maka kalau pakai kancing tu, hati-hati dia pakai kat sini. Gitulah. Dia akan keluar, tarik gitu. Sebab tu kalau kita tengok ada ustazah ada pakai tu. Yang hitam. Apa nama, inner apa benda tu. Dia bukan ustazah saja kena pakai. Ustazah pun kena pakai juga. Kena pakai. Ataupun dia pakai tudung yang letak kat sini, cuma dia akan ganggu sikit lah berjalan-jalan, tarik jadi serabut gitulah. Tapi okey je. Tak semestinya wajib pakai benda tu. Cuma berjaga-jaga. Sebagaimana berjaga tangan ni, jatuh. Jaga. Jatuh. Jaga. Sekali kacing begitu juga. Lari, jaga. Lari, jaga. Lari, jaga. Ketika sembahyang tak tutup bawah ni orang perempuan, tak sah sembahyang. Sebab dalam sembahyang wajib tutup seluruh badan kecuali muka je boleh dedah ketika sembahyang dengan tangan kan. Maka dia tak tutup bawah ni, tak sah sembahyang. Dia berkait lah. Pada kita wuduk berkait dengan aurat, berkait dengan sembahyang dah. Ingat tak? Saya ingat tok saya dulu. Tok saya dulu dia ada 3 segi. Kain telekung, kain tudung dia, telekung dia. Sekarang ada 3 segi? Tak ada dah. Ingat tok dulu tak reti je. Tok dulu reti sungguh. Sebab tu dia pakai 3 segi je. Tutup. Kita punya kain semayang sekarang cuba tengok. Tak ada 3 segi je tak. Mana pergi 3 segi? Dah lah tu tak tutup main kat bawah ni. Tak usah semayang. Wallahu a'lam. Tangguh dulu kita sambung yang ketiga bila tahu ni. Bulan Ramadan tak ada rasanya tak? Tak ada. Tak ada. Subuh ada tapi subuh minggu ke berapa? Minggu keempat dah raya dah. Jadi tak adalah. Tak ada. Kita sambung lagi 48 hari. Oh lama cuti. Saya sebut 48 hari tu tak tahu berapa hari.
Kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka lilladzina amanu wa 'amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.